Baik, jadi sekarang balik kepada Salman. Nabi kata Salman minna ahlal bait. Salman ni dari keluarga aku, dari aku, iaitu ahli keluarga aku, ahlal bait. Jadi Salman ni yang dididik oleh Nabi dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam sejarah ahli tasawuf, Salman ni memang salah seorang tokoh besar ahli tasawuf. Sebab itu setengah sanak tarekat ni lalu ikut Salman Al-Farisi, lalu ikut tu silsilah ahli tasawuf ni, sebahagiannya tu lalu ikut Salman, lalu ikut Sayyidina Abu Bakar, sebahagian banyaknya lalu ikut tu. Jadi saya nak cerita orang-orang ni yang pada zaman tu ahli sufah, termasuk ahli sufah, orang yang hidup dan kadang susah, banyak menumpahkan perhatian kepada ibadah, ilmu. Jadi aspek tadi tu disamakan dengan ahli tasawuf. Ciri ahli tasawuf selepas tu mewarisi watak-watak tu. Tapi nak khabar orang-orang ni di kemudian hari sebahagian mereka ni menjadi tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang yang disegani. Masa dia diangkat menjadi gubernur di Madain zaman Khalifah Sayyidina Umar, dia jadi gubernur di Madain, tempat Nabi Saleh. Jadi ada seorang tetamu tu nak pergi jumpa dia, nak pergi ziarah dia. Jadi Salman ni watak dia watak zuhud, dia pakai pakaian yang agak zuhud lah. Dia suka cara tu, gaya berpakaian secara pakaian murah lah, bukan pakaian mahal, bukan pakaian berjenama yang berharga, pakaian murahan dia pakai. Tapi itu trend dia sebagai secara individu dia begitu. Tapi pada waktu urusan rasmi dia ubah watak dia. Ubah watak dia. Nak kabarnya manusia ni ada dua sisi. Satu sisi pribadi dia, itu terserah kepada dia lah. Tapi sisi kedudukan dalam masyarakat, itu dia kena tengok adat masyarakat tu mana. Jadi Salman ni dia pakai pakaian murahan, pakaian compang-camping, pakaian sufi lah. Trend ahli sufi zaman tu suka pakai gitu. Tapi tak semestinya nak menghayati tasawuf tu kena gitu, tak semestinya. Tapi ramai ahli tasawuf zaman tu suka gitu. Jangan kita keliru. Bahawa tak semestinya sufi macam tu. Maksudnya orang yang nak belajar tasawuf, nak menghayati tasawuf semesti pakai pakaian begitu, tak. Cuma ramai zaman tu suka pakai macam gitu. Dan zaman boleh berubah. Jadi bila dia tahu ada tetamu nak mari ziarah dia tukar baju pejabat dia. Baju Malik. Tukar. Maksudnya kita kena raih. Pribadi kita kau adalah nak watak dia macam mana pun. Tapi dalam urusan rasmi kena ikut tugasan, ikut keperluan masa tu. Jadi bila tetamu mari, dia tukar pakaian jabat dia, pakaian kemah dia, comel dia, kerana nak sambut tetamu. Antara keanehan yang dilaporkan menurut riwayat tentang Salman Al-Farisi ni, anugerah Allah Ta'ala kepada dia ni, pertama sekali firasah yang tajam, pandangan mata hati yang tembus. Ini antara rahsia, antara kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang soleh di kalangan orang Islam. Ini bukan boleh jual beli. Ini kurnia Allah kepada orang Islam ni, antara yang dapat firasah ni. Dan Nabi pun ada sebut, ittaqu firasatal mu'min, menjaga-jaga terhadap firasat orang mukmin. Orang mukmin sungguh ni menyangat lebih kurang. Sebahagian mereka tu Allah Ta'ala terangi hati mereka tu, ada firasat yang tajam. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri pandangan yang tembus. Nabi kata berjaga-jaga, menjauh lebih kurang. Fa innahu yanzuru bi nurillah, kerana dia ni melihat dengan pandangan nur hidayah daripada Allah. Dia dinampakkan, diperlihatkan oleh Allah kepada dia apa yang orang lain tidak diperlihatkan, tak nampak pada orang lain. Jadi salah seorangnya Salman ni. Jadi Salman ni bila orang tu mari, orang tu mari jumpa dia, dia panggil nama orang tu, padahal tidak kenal lagi. Tidakkah kamu ni nama begini? Ya, kejut. Saya tak pernah kenal tuan, tapi macam mana tuan kenal saya? Dia panggil nama dia. Terkejut tu. Saya dah ingat nama orang yang datang tu, saya takut saya tersalah. Jadi dia sebut nama tu. Macam mana tuan kenal? Saya tak pernah jumpa tuan. Dia pun baca ayat Al-Quran. Dia baca satu dalil hadis Nabi, nak menyatakan rahsia semua ni. Orang-orang yang alim, orang yang alim ni, alim sungguh lah. Alim ni dia banyak susuk sikit. Kelebihan-kelebihan. Dia bukan jadi tunjuk-tunjuk.
Jadi dia pun bila orang tanya begitu, macam mana boleh kenal aku? Dia pun baca untuk memberi syarat supaya orang ni faham. Dia baca sebut hadis Nabi. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minhu i'talaf. Fama tanakara minhu ikhtalaf. Roh ni seperti askar tentera yang dilatih, yang sedang dalam training lah. Mujannadah ni yang sedang dipersiapkan untuk menjadi askar, untuk bertindak sebagai seorang askar. Ruh ni seperti itu, seperti satu kelompok orang yang sedang dalam latihan ketenteraan. Fama ta'arafa minhu italaf. Mana-mana yang mengenali sesama itu, dia dengan sendirinya dia akan kenal. Italaf. Fama tanakara minhu ikhtalaf. Mana-mana yang tak kenal tu, dia bercanggah. Dia tak boleh siku balik. Jadi dengan isyarat kalam tu orang faham dah macam mana Salman boleh kenal orang ni. Kenal kerana aspek ruhnya. Seolahnya kita sebelum diciptakan Allah Ta'ala ni sudah ada ruhnya. Dan hidup kabarnya. Ikabar gitu, mu faham lah. Salah gitu. Mu faham lah. Tu orang-orang yang alim, dia kabar gitu, dia takut mana-mana dan takat. Ada takat ilmu dia. Gitu. Kodor dia gitu dah, kata apa. Tapi Salman ni tu satu hal. Saya nak ceritanya, Salman ni nak menghormati tetamu. Adab Islam ni menghormati tetamu. Itu adab Islam. Itu termasuk dalam sunnah menghormati tetamu kita. Maksudnya salah satu bentuk penghormatan terhadap tetamu ni macam-macam cara lah. Menurut keadaan setempat lah. Tapi antara bentuk menghormati tetamu tu menghidangkan makanan-makanan yang ada, berilah makan dia, air setegak pun tak apa. Itu salah satu bentuk. Tengok uruf, tengok keadaan masyarakat. Tapi ikram ad-daif itu sunnah. Cara macam mana bergantung kepada masyarakat. Jadi Salman ni nak memuliakan tetamu dia dengan cara dia panggil binatang-binatang. Binatang-binatang yang ada hak liar-liar tu, bekal cinta, bekal bela apa liar. Dia panggil burung-burung hak tengah terbang lagi. Dan kijang-kijang hak duduk dalam lerok lagi dalam hutang ni, dia panggil, mari dak sekarang. Burung-burung tengah terbang tu, mari. Kijang-kijang hak duduk orang bebas hak liar lagi tu, mari dak sekarang. Kejut kau ni tengok. Jadi akhir sekali sampai dia terkejut, Salman pun nak menghilangkan kejutan dia tu, dia beri satu pedoman dia. Sesiapa yang taat kepada Allah, dia akan ditaati oleh yang lain. Itu kunci dia. Kalau mu betul-betul taat kepada Allah, mu akan ditaati oleh makhluk yang lain. Itu rahsia dia. Ini Salman salah seorang. Jadi dari segi ini, mengaitkan tasawuf ni dengan ahli sufah tu memang ada kebenaran. Kerana tokoh-tokoh tasawuf tu ramai daripada kalangan ahli sufah ni. Dan gaya hidup mereka banyak persamaan. Sangat banyak persamaan. Cuma dari segi perkataan tu tak tepat. Kalau kita nak kata sufi mari daripada sufah. Itu yang dibahaskan ulama.